أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة المحبين. الصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati saf kepimpinan masjid yang dikasihi Tuan Imam, para jemaah, para pemimpin masyarakat, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Mukhtasar Sya'bil Iman lil Baihaqi yang menghimpunkan sejumlah 77 cabang iman menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan dan himpunan Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fi darain amin. Jadi di masjid kita ni kita berhenti pada cabang iman yang ke-25. Cabang iman yang ke-25 itulah bagi ibadah haji. Bagi ibadah haji. Sebelum tu tuan-tuan, saya ingin memenuhi hasrat pada Timbalan Nazir untuk menyebutkan tentang beberapa perkara berkaitan dengan puasa. Kerana tajuk berkaitan dengan puasa ni kita dah sentuh dah cabang iman yang ke-23. Cuma di sini saya akan bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang fadilat kepada orang yang berpuasa. Pertama sekali daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang lelaki yang Nabi SAW berikan pujian kepada beliau dengan kata-kata Rasulullah mengatakan, ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik lelaki itu Abdullah, lakana yaqumul lail, sekiranya dia mendirikan malamnya. Maksud dia apa? Nabi sebut nama Abdullah ini merujuk kepada anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Dia dah sebaik-baik lelaki, iaitu apabila Rasulullah menyebutkan tentang sebaik-baik lelaki ini, Nafi' hamba kepada Abdullah bin Umar, dia mengatakan bahawa setelah itu aku melihat sedikitnya tidur Abdullah bin Umar ini. Selebihnya malamnya banyak dihabiskan dengan mendirikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, inna lis-sa'imi 'inda fitrihi wa da'watan la turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa yang mustajab, yang pasti tidak ditolak. Ini hadis ni juga kita pernah baca dan sebutkan beberapa hadis yang lain menyebutkan tentang antara doa yang la syakku fihinna, tidak ada keraguan padanya, kata Nabi SAW. Satu doa adalah orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Ini kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Maknanya apa tuan-tuan? Bulan Ramadan ni bulan yang kita dituntut juga untuk memperbanyakkan doa. Dan antara waktu yang tidak tertolak doanya secara khusus adalah ketika hampir hendak berbuka puasa, sehinggalah berbuka puasa. Itu waktu tu kalau boleh kali ni, Ramadan kali ni kita jaga sungguhlah. Mungkin kita elakkanlah untuk berkeliaran tak tentu tempat. Kita fokus pada waktu hendak berbuka tu dengan memperbanyakkan doa dan juga zikir. Baik, kemudian hadis daripada ataupun riwayat daripada Ibnu Abi Mulaikah bahawa beliau telah mendengar Abdullah bin Amru berdoa ketika beliau berbuka puasa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dhunubi. Seulang, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dhunubi. Wahai Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meluasi setiap sesuatu supaya mengampuni segala dosa-dosaku. Ini antara doa yang boleh diamalkan oleh kita lah. Dan begitu juga doa-doa yang lain, Bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini doa. Dengan nama Allah, wahai Allah, aku telah berpuasa semata-mata kepadamu dan aku berbuka dengan rezeki kurniaanmu. Begitu juga doa yang lain, Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, kami telah berpuasa semata-mata untukmu dan berbuka dengan rezekimu, maka terimalah
dari kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini antara susunan doa-doa, dan banyak lagi lah doa-doa yang boleh kita amalkan ketika mana di dalam kita sedang berpuasa. Dan puasa kelebihannya juga disebut daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna as-sa'ima fi ibadatin wa in kana na'iman ala firashihi. Sesungguhnya orang yang berpuasa berada di dalam ibadah sekalipun wa in kana na'iman, sekalipun dia sedang tidur, ala firashihi, di atas katil dia. Ni kelebihan puasa tuan-tuan. Tidur pun ibadah, dinilai sebagai ibadah. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, thalathatun la yulamuna ala su'il khalqi al-marid was-sa'im hatta yuftira wal imamul adil. 3 golongan tidak dicela sekalipun buruk rupanya. 3 golongan yang tidak dicela sekalipun buruk rupanya. Pertama, orang yang sakit, al-marid. Yang keduanya, orang yang berpuasa sehingga berbuka. Yang ketiganya, wal imamul adil, iaitu pemerintah yang adil. Baik. Itu juga amalan yang digandakan. Menurut hadis yang diriwayatkan daripada Al-Hafiz Ibn Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amala as-sa'im mudha'af. Sesungguhnya amalan orang yang berpuasa itu digandakan. Kita dah sebut dah dalam cabang iman yang ke-23 bahawa setiap amalan anak Adam itu, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu digandakan. Sebanyak mana gandaan pahala itu? Kata Rasulullah, al-hasanatu, satu kebaikan digandakan 10, sehinggalah 700 gandaan pahala. Dan ibadah puasa itu adalah terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkan malaikat untuk mencatat berapa banyak pahala yang dilakukan oleh berpuasa. Ini kelebihan yang ada secara khusus kepada ibadah puasa. Itu di antara syarah kepada hadis yang menyebutkan tentang puasa itu adalah untukku dan aku akan mengganjarinya. Kerana apa? Yudha'afu ta'amahu wa syahwatahu. Kerana mereka meninggalkan makan dan syahwatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala tidak mewakilkan malaikat untuk mencatatkan kebaikan ataupun ganjaran pahala kepada mereka yang berpuasa. Dan itu adalah rahsia di antara Allah dengan hambanya. Seorang pencipta, seorang hambanya kepada penciptanya yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan puasa juga adalah menuju ke syurga. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, man khatama lahu bisyami yaumi dakhalal jannah. Sesiapa yang menghabiskan hidupnya dengan puasa sehari, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Kata Al-Munawi, maksudnya sesiapa yang menghabiskan umurnya dengan puasa sehari, yang mana dia mati dalam keadaan berpuasa atau selepas berbuka puasa, maka dia akan masuk ke dalam syurga bersama dengan orang yang terdahulu tanpa didahulukan dengan azab siksaan. Ini antara kemuliaan mereka yang meninggal di dalam bulan Ramadan, ketika mana mereka sedang berpuasa semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, banyak lagi lah beberapa lagi kelebihan-kelebihan kepada orang yang berpuasa dan juga berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Antara, kalau kita melihat, puasa ini juga disebutkan sebagai tiada tandingannya. Daripada Abu Umamah katanya, aku mengunjungi Rasulullah SAW dan bertanya, perintahkan kepadaku amalan yang melayakkan aku masuk ke dalam syurga. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang melayakkan dia masuk ke dalam syurga. Lalu baginda bersabda, alaika bis-saum fa innahu la 'idla lahu. Hendaklah kamu berpuasa kerana pahalanya tiada tandingan. Ini kelebihan ibadah puasa. Puasa pada musim sejuk merupakan anugerah Allah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu fi syita'il ghanimatul baridah. Puasa pada musim sejuk merupakan anugerah seperti harta rampasan yang beku. Ini kerana apa? Kerana berpuasa pada musim sejuk tu tempohnya panjang atau pendek? Sekejap aja. Musim sejuk ni, orang yang negaranya atau tempatnya itu adalah musim sejuk ketika berpuasa, maka tempoh siangnya pendek. Sedangkan pada musim panas, waktu siang harinya panjang. Malaysia ni sederhanalah, siang dia panjang. Kita berapa jam? 6 sampai berapa jam dah?
Panjang jugalah siang kita ni. Ada setengah negara tu panjang dia lebih lagi. Ada pun yang negara musim sejuk ni waktu siangnya pendek. Maka pada waktu siang harinya menyebabkan mereka tidak merasa keletihan dan kelaparan yang amat sangat. Jadi apa kelebihannya ni? Kata Qatadah, sesungguhnya malaikat bergembira pada musim sejuk bagi seseorang mukmin yang mana siangnya pendek. Untuk apa tu? Untuk berpuasa, dan pada malamnya panjang untuk bangun malam, yakni beribadah kepada Allah Ta'ala. Kegembiraan tu bukan pada siang tu semata-mata, tetapi betapa beruntungnya mereka dapat melanjutkan dan memanjangkan ibadahnya qiyam pada malam bulan Ramadan. Sebab tu di antara siam, berpuasa, dan qiyam, dua ibadah besar dalam bulan puasa ni, siam dan qiyam. Pertama sekali puasa siang hari, menahan lapar, makan dahaga dan juga perkara-perkara syahwat. Habis saja waktu berbuka, kemudian akan memulakan mendirikan malam kita. Sebab tu kata ulama, jangan terlalu kenyang. Ini ingatan kepada saya dan tuan-tuan jugalah. Bulan puasa ni, buka puasa ni, elakkan makan berbuka puasa terlalu kenyang. Kerana apabila terlalu kenyang, dia boleh membawa kepada matinya hati, kerasnya hati, beratnya badan untuk beribadah, malasnya untuk mutalaah dan sebagainya. Maknanya dia akan memutuskan di antara siam dan qiyam. Apa dia? Makan terlalu kenyang. Jadi sederhana makan kita, mudah-mudahan dapat kita teruskan malam kita dengan beribadah yang panjang. Wallahu a'lam. Banyaklah tuan-tuan, saya nak sebutkan sedikit tentang fadilat kepada orang yang berpuasa. Jadi secara umumnya kita akan sebutkan sedikit tentang pelajaran kita, kitab kita ni untuk kita habiskan sebelum masuknya bulan Ramadan, iaitu bahagian ibadah haji. Bahagian ibadah haji ini antaranya disebutkan beberapa dalil daripada pengarang kitab kita ini, dibawakan beberapa dalil daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu bagi siapa yang mampu sampai kepadanya. Kemudian Allah menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Serulah umat manusia supaya mengerjakan haji. Mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang datang dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Kemudian Allah berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Baik, daripada ketiga-tiga dalil Al-Quran ini menyebutkan tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Ibadah haji dan ibadah umrah adalah ibadah yang berbeza dari segi ta'rifan, hukum dan juga tempoh masanya. Begitu juga tentang kelakuan ataupun perbuatan ibadah tersebut. Haji secara bahasanya, dari segi bahasa maknanya qasad, al-qasdu, dengan makna menyengajakan atau menuju ke suatu arah. Dari segi istilah itu qasad Baitullah li ada'i faridatul hajj. Itu kalau kita kata haji itu apa? Ialah qasad ke Baitullah untuk menunaikan kewajipan haji. Adapun umrah dari segi bahasa maknanya ziarah. Ziarah ke Baitullah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tertentu, itulah ibadah. Ini secara umum takrifan berbeza. Dari segi hukum, haji hukumnya sepakat. Para ulama mengatakan wajib haji bagi mukallaf yang berkemampuan. Adapun umrah itu khilaf di kalangan para ulama mazhab. Kalau di sisi mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah dan juga di sisi Imam Malik, mazhab Maliki, hukumnya adalah sunat umrah. Adapun muktamad di sisi ulama, iaitu di sisi mazhab Syafi'i, hukumnya wajib, dan begitu juga mazhab Hambali. Ini khilaf di kalangan para ulama. Dari segi tempoh masa, haji itu waktu yang tertentu saja. Tak bolehlah satu orang nak pergi haji ikut suka dia. Tak boleh. Dia mesti pada waktu yang tertentu. Masuknya bulan Syawal sampai Zulqa'dah dan 10 hari pada bulan Zulhijjah. Itu masa yang khusus untuk menunaikan ibadah haji. Adapun umrah bila-bila masa. Bila-bila masalah kita nak pergi. Tapi tak bolehlah esok kan, banyak benda nak selesaikan lagi, tiket lagi, visa lagi, sebagainya kan.
Tapi dia boleh dilakukan pada bila masa. Orang yang pergi haji, ada orang nak pergi menunaikan umrah pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana fadilatnya sangat besar. Orang yang menunaikan umrah pada bulan Ramadan itu, kata Rasulullah, adalah seperti menunaikan haji bersamaku, iaitu bersama Rasulullah SAW. Sebab tu tak heranlah orang pergi umrah pada bulan Ramadan 1 bulan, duduk sana lama-lama tak balik Malaysia, pasal fadilatnya besar. Dan mujahadahnya, susah payah berpuasa di sana juga adalah besar. Fadilatnya besar, iaitu seperti mengerjakan haji bersama denganku, kata Rasulullah SAW. Ada orang pilih nak umrah musim sejuk, senang sikit berjalan. Ada orang dia tak kisah musim panas ke sejuk ke, dia pergi je lah. Yang penting manasik ataupun ibadah tu dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Sebab tu baru-baru ni pun kita pun agak terkilan jugalah kan. Benda-benda yang dulu tak pernah kita lihat dipertontonkan untuk disebarkan untuk tujuan-tujuan tertentu tu, perlulah kita elakkan. Bila kita berada di sana, khususnya di tempat ibadah yang khusus seperti mataf, itu tempat bertawaf dan sebagainya, tinggalkanlah semua tu, gadget-gadget kita tinggal. Untuk simpan, kalau ada gambar kenangan pun untuk keluarga kita dan juga kenangan sajalah, itu saja. Tak perlulah kita nak buat konten-konten yang akhirnya membawa fitnah kepada agama kita sendiri kan. Kat Malaysia kalau bersesak konsert tu lagi perempuan kan, campur, kita dah kata apa ni campur. Kat sana kita tengok macam tu keadaannya. Sedangkan tidaklah itu yang sebenar yang berlaku, tetapi kerana begitu maka terjadilah fitnah kepada agama kita. Baik. Dan begitu juga kepada hukumnya dan juga tempoh masanya dan juga rukunnya. Tawaf, niat ihram beserta dengan niat, kemudian kita tawaf dan kemudian kita sa'i, dan kemudian cukurlah. Bagi lelaki sunat cukur atau gunting. Sebaik-baiknya afdalnya cukur. Rambut tu tak payah sayang sangatlah, cukurlah. Manakala bagi perempuan tu gunting saja, dia tak cukur. Itulah antara dalam perbincangan kitab haji dan umrah, secara detail kita tak bincang. Baik. Kemudian kita lihat perintah Allah Ta'ala pada ayat kita baca yang pertama tadi. Allah kata apa? Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah bagi siapa yang mampu kepadanya. Maknanya untuk menunaikan haji, antara syarat adalah berkemampuan. Berkemampuan ni banyaklah. Dalam syurut wujub, dalam syarat wajib haji ni ada 7. Dalam kitab Matan Abi Syuja' sebut, yang pertama sekali Islam, yang keduanya balik, yang ketiganya berakal, yang keempatnya merdeka, yang kelimanya ada bekalan dan kenderaan, yang keenamnya perjalanan yang aman, yang ketujuhnya adalah mampu untuk melakukan perjalanan. Maka termasuklah kemampuan dari segi harta lah. Sebab itu ibadah haji ni termasuk ibadah harta dan ibadah jasad, ibadah badan. Sebab kenderaan ni nak pergi sana tak boleh lah naik unta kan, atau berjalan kaki. Kurang-kurang kita naik kapal terbang lah. Memang kena naik kapal terbang lah. Kalau orang dulu, ayah-ayah kita, tok kita naik kapal, tak ada pilihan kan. Naik kapal laut lama tuan-tuan, barulah sampai kat sana. Siapa yang telah yang meninggal dunia atas kapal tu, selesai kat situ je lah. Masuk ke laut, simpan di laut. Kerana jenazah tak boleh bawa lama-lama. Seronok kalau dengar cerita-cerita orang tua-tua dulu ketika mana mereka pergi untuk mengerjakan tuntutan ibadah rukun Islam, iaitu haji. Baik, maka mereka yang berkemampuan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Serulah umat manusia supaya mengerjakan haji, dan mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang datang dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Ayat ini adalah perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kenapa Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim AS? Kerana Nabi Allah Ibrahim itu Allah perintahkan bina Kaabah. Lalu setelah siap Kaabah itu dibina, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, serulah manusia supaya mengerjakan haji. Lalu kata Nabi Ibrahim, dia meluahkan rasa hati dia ataupun dia meluah rasa kepada Allah SWT, mengatakan, bagaimana untuk aku sampaikan sedangkan suara aku tak sampai? Macam mana kita nak menyeru kalau tak sampai? Hari ini mungkin mudahlah dengan medianya, dengan kemudahan alat-alat yang ada, mungkin seruan kita sampai. Tetapi persoalan itu dijawab oleh Allah SWT. Allah berfirman, Allah mengatakan, alaikal azan wa alainal balagh. Ke atas kamu seru ya, dan kepadaku kami, yakni Allah SWT akan menyampaikannya.
Maka dengan izin Allah Ta'ala, maka naiklah Nabi Ibrahim ke atas bukit, lalu diseru akan seruan haji, lalu seruan itu sampai dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dibincangkan dalam kitab-kitab tafsir. Baik, kemudian pada perintah Allah yang ketiga, iaitu wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Baik, ayat ini turun pada tahun ke-6 Hijrah. Sebahagian ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, jumhur ulama mengatakan pensyariatan haji itu bermula pada 6 Hijrah. Adapun khilaf pandangan di sisi ulama yang lain mengatakan bahawa haji itu disyariatkan pada tahun ke-9 Hijrah berdasarkan ayat pada surah Ali Imran ayat 97 yang kita bacakan pada awal tadi. Ini khilaf di kalangan para ulama tentang tarikh ataupun tempoh permulaan pensyariatan ibadah haji. Baik, hadis Nabi SAW daripada Ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam terbina di atas 5 perkara. Ingat ni, 5 rukun Islam ni. Yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Penyaksian membenarkan dengan hati dan melafazkan dengan lisan atau ikrar dengan lisan kita. Benarkan dengan hati dan lafaz dengan lidah kita bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu makna syahadah. Penyaksian ni bukan setakat di mulut saja, tetapi yang pentingnya makna iman secara khusus ni, membenarkan dengan hati. Benarkan apa? Bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Lepas tu kita tengok kadang-kadang ada orang baru masuk Islam, dia bukan fasih bahasa Arab, kita suruh mengucap pun tak berapa nak mengucap, tapi dia ikut je lah. Benar tak imannya? Benar imannya, kerana hatinya membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Muhammad yang mana kita sebut dulu kan? Kita kena kenal Muhammad ni secara tafsil, secara terperinci. Muhammad ni siapa dia? Kita kena tahu silsilah dia, ayah dia, mak dia, keturunan dia. Lebih lagi lah hari ni kalau kita kenal orang lain, lebih daripada kita kenal, kan? Itu yang kita nak sebenarnya adalah kita kenal Nabi kita. Di kalangan Nabi-Nabi yang wajib kita beriman ni banyaklah, 313 Nabi, 124, sebagai riwayat kata 8,000. Kesemua tu wajib kita beriman secara ijmali, secara umum, secara rangkum. Tetapi kita dituntut untuk wajib mengenal Nabi 25 Rasul ni, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan 25 Rasul tu ada Nabi-Nabi Ulul Azmi, maka kita kenal juga Nabi-Nabi Ulul Azmi ni. Di kalangan Nabi Ulul Azmi ni ada satu orang Nabi yang diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu kepada segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tafsil. Kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kenal, maka kita benarkan dengan hati kita, dengan iman kita bahawa Muhammad ni kita nak beriman ni. Siapa dia? Abduhu, kata Rasulullah, hambanya, hamba Allah Ta'ala. Kata ulama menjadi hujah kepada kita ni bahawa Nabi SAW itu adalah hamba Allah, dan menafikan pandangan sebahagian daripada umat yang lain, antaranya Nasrani yang mengatakan bahawa Nabi Allah Isa itu anak Tuhan. Sedangkan Nabi SAW itu adalah hamba Allah Ta'ala dan utusan yang dilantik oleh Allah SWT, yang membawa risalah tauhid, risalah kebenaran, risalah agama. Wa iqamis salah, dan mendirikan sembahyang, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan, wa hajjil baiti, dan mengerjakan ibadah haji. Makna syahid dia ibadah haji. Kemudian hadis Umar radhiyallahu anhu, tadi anak dia ni ayah dia, Sayyidina Umar Al-Khattab, dalam sahih Muslim. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, إذ جاء الرجل فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء
wa tasuma ramadana, qala fa in fa'altu fa ana muslim, qala na'am, qala sadaqta, fa dzakara al-hadis, atau kama qala Nabi SAW. Baik, ceritanya satu hari ketika mana Sayyidina Umar bagi tahu dia duduk bersama dengan Nabi SAW dengan para sahabat yang lain, izja'ar rajul, datang seorang lelaki. Dan lelaki itu hakikatnya adalah malaikat yang Allah utuskan, yang datang kepada Rasulullah SAW bertanyakan tentang beberapa perkara asas agama, iaitu Islam, iman dan juga ihsan, dan juga perkara berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Lalu lelaki itu hakikatnya malaikat, kerana malaikat ni dia bertemu dengan wajah manusia. Dalam hadis ini seorang lelaki muda lah dalam wajah lelaki. Sebab itu kebanyakannya malaikat akan bertemu dalam wajah makhluk manusia. Adapun keadaan malaikat datang dengan wajah yang asli, yang original ni tertentu kepada masa yang tertentu dan orang-orang yang tertentu. Dan orang yang tertentu itu tidak lain antaranya adalah yang teristimewa Nabi SAW. Dan Nabi SAW bertemu dengan malaikat dengan wajah yang asalnya, dan riwayat menyebutkan 2 kali. Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril dalam wajah yang asal pertama sekali ketika mana peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Ketika Nabi turun daripada Gua Hira, diperlihatkan bentuk dan wajahnya malaikat Jibril yang asal. Sehingga bagaimana kita tahu kisahnya, ketakutan Nabi kita dalam keadaan menggigil dan ditenangkan isteri yang mulia Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Yang keduanya adalah ketika mana peristiwa Al-Mi'raj inda Sidratil Muntaha. Nabi diperlihatkan sekali lagi wajah malaikat Jibril yang asal. Jadi kita orang yang disemenyih ni, kalau ada kata pernah jumpa malaikat dalam bentuk yang asalnya, wallahu alam lah kan. Hebat benar. Sahabat pun jumpa dalam wajah manusia. Tapi kalau Allah kehendak benda tu berlaku, maka berlaku. Baik. Selesai. Dan kemudian apa yang berlaku? Kata lelaki itu, malaikat tu tanya kepada mereka, kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, apa itu Islam? Nabi pun sebutlah, Islam itu adalah penyaksian, membenarkan dengan hati dan melafazkan dengan lisan kita bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, Muhammad dan Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. 1. Wa an tuqimas salah, dan kamu mendirikan sembahyang. 2. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tuhajjal bait, dan menunaikan haji, mengerjakan haji. Di mana? Di Baitullahil Haram, di Masjidil Haram. Apa lagi? Wa ta'tamira, dan berumrah. Umrah ini adalah satu daripada cabang kepada rukun Islam. Sebab tu di sisi pandangan mazhab Syafi'i, hukumnya wajib bagi yang berkemampuan umrah ni. Wa ta'tamira, umrah. Apa lagi? Wa taghtasila minal janabah, mandi junub. Itu juga adalah Islam yang dimaksudkan. Mandi junub, janabah. Bila nak mandi junub ni? Dalam beberapa keadaan. Pertamanya iaitu keluar air mani. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja cara keluar air mani itu, maka wajib dia mandi, janabah. Yang kedua, apabila hasyafah masuk dalam faraj, sama ada keluar mani atau tak keluar air mani, maka wajib dia mandi. Ini disebutkan dalam hadis. Kemudian wa tutimmal wudu'a, dan menyempurnakan wuduknya. Ini termasuk daripada perkara asas agama, tuan-tuan. Wuduk yang sempurna. Solat yang sempurna itu bermula daripada tuhur, daripada taharah, daripada bersuci yang sempurna. Sebab tu kena buat sungguh-sungguh. Hak mana perintah kita basuh, hak mana sapu. Kalau yang sapu tu kita basuh, okey lagi. Tapi kalau kita yang basuh tu kita sapu, maka bimbang tak sempurna wuduk kita. Begitu juga dengan perlakuan kita ambil wuduk tu. Perintahnya kita basuh tangan ni daripada siku ke jari, ataupun daripada jari-jari asabi' kita ni ke siku. Daripada tangan ke siku. Ini perlakuan yang betul. Ada orang dia ambil sembahyang, dia jeruh daripada atas gitu je kan. Maka bimbang tak sempurna wuduknya. Ambil cara yang betul. Daripada tangan ke siku. Ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan basuh, sapu. Kita ambil air, kita tumpahkan, kemudian kita sapu kepala kita. Ini kita kena mengaji lah secara detail dalam kitab fiqh berkaitan dengan wuduk yang sempurna. Maknanya mengaji balik, semak balik, bukan tak tahu dah berpuluh tahun solat kan. Cuma nak semak balik, nak ingat balik, nak perkemaskan balik, itu sahaja. Kerana Nabi sebut antara Islam tu adalah, maksud dia adalah menyempurnakan wuduknya. Maka kena tengok sempurnanya wuduk. Watasuma Ramadhan, dan berpuasa bulan Ramadan. Qala fa in fa'altu, kata lelaki itu, kalau aku buat,
fa ana muslim, apakah aku orang Islam? Nabi kata na'am, ya. Fa zakara al hadis, kemudian sadaq, kata dia sadaqta, betul. Dia tanya, dia benarkan kata Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar meneruskan hadis tersebut. Baik, akhir sekali iaitu diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya. Nabi SAW bersabda, man lam yahbishu maradun aw hajatun zahiratun aw sultanun jair walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Sesiapa yang tidak terhalang dengan sakit, marad, hajat yang zahir, hajatun zahirah, atau sultanun jair, iaitu pemerintah yang zalim daripada mengerjakan haji. Dia tak terhalang dengan perkara-perkara yang disebutkan ni. Sakit pun tidak, tiada hajat yang zahir, tak adalah pula pemerintah ataupun sultan yang menghalang dia daripada mengerjakan haji, maka disebutkan falyamut, maka matilah dia insya'a yahudiyan, dalam keadaan dia kehendaki sama ada Yahudi atau Nasraniyan, ataupun Nasrani. Baik, dan sekali disebutkan hadis ini hadis dhaif, dan juga hadis walaupun dia dhaif tetapi ada riwayat yang sahih menyebutkan ia adalah kata-kata sahabat, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar menyebutkan tentang pentingnya tuntutan rukun Islam itu mengerjakan haji. Sesiapa yang tidak terhalang seperti sakit, sebab tu kita kata berkemampuan dari segi kesihatan badan. Kalau orang tu tak sihat, doktor tak bagi pergi, maka tak wajib dia tunai haji kerana kesihatan dia tidak mengizinkan. Ataupun hajat yang zahir, ataupun dihalang oleh pemerintah daripada dia mengerjakan haji. Alhamdulillah lah, negara kita tak adalah macam tu kan. Maknanya boleh pergi haji dengan elok saja. Maka matilah dia dalam keadaan Nasrani yang dikehendaki sama ada Nasrani ataupun Yahudi. Maka yang dimaksudkan dalam kata-kata ini bukanlah yang dimaksud oleh Sayyidina Umar itu dia akan mati dalam keadaan kufur. Tidak, bukan itu maksud dia. Bukan dia mati dalam keadaan dia menjadi seorang Nasrani ataupun Yahudi, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pertama sekali kita melihat dua agama ini, ataupun yang disebutkan Nasrani dan Yahudi ini, mereka ni memang tak tunaikan haji pun. Mereka tak tunaikan haji. Kalau musyrikin Mekah, dia tunai haji, dia buat haji, tapi cara dia lah. Maka tidak ada perbezaan di antara Nasrani dan juga Yahudi dan mereka yang tidak mengerjakan haji tanpa sebab, tanpa excuse yang dibenarkan oleh syarak. Itu yang dimaksudkan. Maka tidaklah gugur akidah dia, kerana di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang yang dikira gugur daripada akidahnya itu tak boleh kita hukumkan secara zahir. Dia tak sembahyang, kita kata kau ni kafir, tak boleh. Ataupun dia tak puasa kerana kau ni kafir, tak boleh. Kerana satu orang yang tak sembahyang, mungkin sebab dia tak sembahyang ni dia malas. Dia kata malas sembahyang kan. Ataupun dia sibuk sangat jadi dia tak sembahyang. Tetapi pada masa yang sama dia tidak mengingkari akan hukum wajib sembahyang. Maka dia tak terkeluar daripada Islam lagi. Tetapi dia telah melakukan dosa besar. Dia menjadi seorang fasik, pelaku dosa besar, iaitu tidak menunaikan sembahyang. Macam tu juga zakat. Seperti itu juga adalah ibadah haji. Seperti itu juga dengan puasa. Tetapi satu orang Islam dia tak sembahyang, pada masa yang sama dia mengingkari kewajipan sembahyang. Dia kata sembahyang ni pun dia susah nak sembahyang ni. Apa wajib-wajib sembahyang ni? Tak sembahyang pun berjaya juga. Tak sembahyang pun rumah besar juga. Tak sembahyang pun kawan ramai juga. Tak sembahyang pun pangkat tinggi juga. Dia lawan hukum Tuhan. Maka disepakat para ulama, maka gugurlah akidahnya, terkeluarlah daripada Islam. Esok mati dia dalam keadaan tak bertaubat pada Allah Ta'ala, maka tidak diuruskan secara jenazah orang Islam dan tidak dikebumikan di perkebumian orang Islam. Beratlah. Kerana dia lawan hukum Tuhan. Dia ingkar kewajipan kefarduan yang telah disyariatkan dan disepakati oleh para ulama. Maka yang dimaksudkan pada kata-kata Sayyidina Umar ini adalah bukanlah terkeluar daripada Islam, tetapi orang yang tak menunaikan haji tanpa sebab ni serupalah dia dengan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Maka dia adalah merupakan seorang pelaku dosa besar. Wallahu a'lam. Jadi wajiblah kita qasad, menyengajakan dan kita menuju ke Baitullah. Wajib kalau kita ada harta, kalau kita pergi haji sampai masa dia tengok dalam akaun tak ada, tapi kita ada aset lebih,
Kita ada harta lebih yang kita tak pakai, yang kita pakai ni cukup, rumah kita cukup, tempat kita cukup, kita ada harta lebih, wajib kita jual harta tu untuk menunaikan haji, kerana itu dikira sebagai hutang kita sebagai hamba untuk menunaikan kewajipan haji. Tapi kalau diberi pilihan, contoh dia kita daftar haji ni lagi 8 tahun kita dah daftar, dah niat nak pergi haji dah. Cuma kita kata lambat sangat 8 tahun, tengok-tengok ada package pula 100,000. Kita pula duit lebih, ada duit lebih, tanah banyak, saham banyak, kita pun jual lah sikit, kita pergi. Maka itu digalakkanlah, afdal juga untuk kita mempercepatkan ibadah haji kita, tetapi tidaklah jatuh kepada hukum wajib, kerana kita telah pun mendaftarkan diri kita untuk menunaikan ibadah haji. Wallahu a'lam. Ini perbahasan yang cukup cantik lah dan di kalangan para ulama berkaitan dengan hukum ibadah haji. Jadi selesai. Inilah beberapa hadis dan juga ayat Quran yang disebut oleh pengarang kitab, yang dihimpunkan oleh pengarang kita pada cabang iman yang ke-25 bagi ibadah haji dengan makna iman secara umum. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada cabang iman yang ke-26, mungkin lepas Ramadan ke, iaitu ibadah jihad, dan yang keduanya iaitu murabatah di jalan Allah Ta'ala. Antara kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang jaga sempadan besar, tuan-tuan. Ini kalau ada anggota-anggota petugas-petugas yang jaga sempadan ni, jangan anggap kerja-kerja lekeh tu. Di sisi agama itu adalah benteng pertama sekali yang menjaga kedaulatan satu orang wilayah. Maka kelebihan kepada mereka yang jaga sempadan ni diiktiraf dan dinilai tinggi di sisi agama Islam. Jadi mudah-mudahan kita dapat membahaskan tajuk yang itu pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Pasti banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu